Baiklah, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu nak ulas balik tajuk yang kita dah belajar pada minggu lepas berkaitan dengan siri homolog. Boleh rujuk pada buku modul kamu mungkin dalam muka surat 62. Muka surat 62 mungkin. Boleh cari pada siri homolog lah. Untuk tajuk siri homolog, apa yang penting kamu kena tahu ialah kamu kena tahu kita ada 5 siri homolog, 5 contoh siri homolog. Okey, 5 contoh siri homolog yang akan cikgu bagi tahu kejap lagi. Ada 5. Dan kamu kena tahu kumpulan berfungsi bagi setiap siri homolog itu. First kali, kamu kena tahu apa itu kumpulan berfungsi. Cikgu buka pada slide baru. Cikgu nak kamu tahu apa itu kumpulan berfungsi. Kumpulan berfungsi. Kumpulan berfungsi ini kamu kena tahu maksud dia ialah satu atom atau satu kumpulan atom atau satu kumpulan atom-atom yang mengambil bahagian dalam tindak balas. Yang mengambil bahagian dalam tindak balas. Dalam tindak balas kimia lah Dalam tindak balas kimia. Baiklah. Yang kedua, kamu kena tahu juga apa itu siri homolog. Kalau kamu rujuk pada buku modul, saya harap kamu boleh rujuk pada buku modul. Dia ada siri homolog adalah kumpulan sebatian karbon yang mempunyai sifat-sifat umum. Ada 5 sifat umum dia. Siri homolog adalah kumpulan sebatian karbon yang mempunyai sifat-sifat umum yang khas lah. Sifat umum. Seperti dalam, saya jot note kat sini seperti dalam modul lah. Sebenarnya yang ni saya tak nak sangatlah, sebab kalau saya bagi tahu pun awak mungkin kurang faham sikit lah sebab kita baru nak mengenal tentang siri homolog. Kamu boleh rujuk kat situ pada modul berkaitan dengan sifat umum siri homolog. Saya teruskan kat sini lah. Sifat umum siri homolog. Sifat umum siri homolog ada 5. Saya tulis key penting saja key important key je. Yang pertama, siri homolog ni ahli-ahli dia terdiri pada sifat kimia yang sama. Sifat kimia sama. Saya nak ni kejap Sifat kimia yang sama. Sebab apa? Dia terdiri daripada kumpulan berfungsi yang sama. Contohnya kalau alkana, alkana, semua alkana mempunyai sifat kimia yang sama yang kita dah belajar lah. Alright. Kemudian siri diwakili oleh satu formula am. Contoh alkana, formula amnya adalah contoh alkana. Formula amnya ialah CnH2n tambah 2. Alkena pula CnH2n. So ini adalah formula am. Siri homolog adalah alkana, formula am adalah CnH2n tambah 2. Yang ketiga ialah ahli siri boleh disediakan dengan kaedah yang sama. Yang keempat, 2 ahli berturutan dalam siri homolog mempunyai perbezaan jisim atom relatif sebanyak 14. Sebabnya, contohnya alkana, saya bagi contoh, saya bagi propana, CH3, CH2, CH3.
So, okey, dua ahli berturutan dalam siri homolog yang mempunyai perbezaan jisim atom relatif. Okey, inilah maksudnya. Okey, sebabnya kat sini CH2 kat sini. Maksudnya pada molekul yang kedua lah. Pada atom yang kedua. Okey, ahli yang kedua ni. Alright. Yang kelima ialah ahli-ahli siri mempunyai sifat kimia yang sama. Yang kedua, okey, sorry saya tulis nombor 2. Ni nombor 2 nombor 2. Okey, nombor 3, kaedah yang sama boleh disediakan dengan kaedah yang sama. Okey, yang keempat, dua ahli berturutan mempunyai perbezaan jisim. Perbezaan jisim relatif sebanyak 14. Itu CH2 lah. 14 ataupun CH2. Okey, yang kelima. Okey. Sifat fiziknya berubah. Okey, kalau tadi sifat kimia sama, sifat fizik berubah. Okey, apabila bilangan atom karbon dalam molekul meningkat. Apabila bilangan atom karbon dalam molekul meningkat. Contohnya, kita dah belajar dalam tajuk alkana dan alkena. Okey, kalau alkana, metana hingga butana adalah gas. Okey, then bermula daripada pentana hingga dekana dia jadi cecair. Okey, so itu sifat fizik lah Okey, dari segi sifat kimia, tindak balas dengan tindak balas penukaran gantian, tindak balas pembakaran, itu sifat kimia. So kamu kena tahu tu. Okey, boleh? Alright. So, yang seterusnya kita masuk kepada penyenaraian siri homolog. Okey, contoh siri homolog ada 5 Okey, boleh tengok pada modul. Okey, yang pertama adalah, kenapa ni kecil jadinya? Okey, yang pertama adalah alkana. Yang kedua adalah alkena. Alkena. Yang ketiga ialah alkohol. Okey, kita tak masuk lagi kan alkohol. Okey, yang keempat ialah asid karboksilik. Dan yang kelima adalah ester. Okey. Saya nak masuk ni. So, cantik-cantik kan? Okey. Alright. Ini 5 contoh siri homolog. Okay, and then kalau rujuk pada kamu punya modul, okay, kamu kena tahu setiap ciri dalam siri homolog ini. Okay, kita buatlah buat kerana siri homolog, formula A, kumpulan berfungsi dan jenis sebatian karbon. Okay, saya guna biru lah. Okay, siri homolog, formula A. Okey, kumpulan berfungsi, jenis sebatian karbon. Baik, yang pertama kita mula dengan alkana. Okay, alkana formula A-nya ialah CnH2n tambah 2 dengan N bermula daripada 1, 2, 3. Kumpulan berfungsi adalah single bond. Kalau single bond kita buat je macam tu. Okay. Then sebab dia adalah single bond, ia adalah hidrokarbon tepu. Okay. Yang kedua ialah alkena.
formula amnya ialah CnH2n dengan N mesti bermula dengan 2, 3, 4 dan seterusnya. Kumpulan berfungsi adalah double bond. Ia adalah hidrokarbon tak tepu. Okey. Alright, hanya alkana dan alkena sahaja adalah hidrokarbon. Okey, bermula dan seterusnya, siri homolog seterusnya, alkohol. Okey, bila alkohol tengok dekat nama dia ada OL kat belakang. OL ni maksudnya kalau kita nak namakan dia propanol, butanol. Itu merujuk pada dia ada OH. Okey. So CnH2n tambah 1 OH. Mesti ada OH kat belakang. Alright. Dengan N-nya adalah 1, 2, 3 dan seterusnya lah. Okay. Dan kumpulan berfungsinya mesti ada OH. Ataupun kita panggil dia sebagai kumpulan hidroksil. Sekejap Okay. Ini kita panggil sebagai kumpulan hidroksil. Okay. Jenis sebatian karbon sebab dia ada O, dia ada selain daripada karbon dan hidrogen, maka ia bukan hidrokarbon. Dia sebatian karbon tapi dia bukan hidrokarbon. Okey, yang keempat ialah asid karboksilik. Okay, yang keempat adalah asid karboksilik, di mana dia punya formula amnya ialah sama juga CnH2n tambah 1, tapi dia tambah COOH. Okay, COOH itu adalah karboksil, kumpulan karboksil. Dengan N kita boleh mula dengan 0, 1, 2 dan seterusnya. Okay, kumpulan berfungsi untuk asid karboksilik ialah ini kita panggil kumpulan karboksil. Okay. Alright. Jenis sebatian karbon disebabkan dia ada O, so ia juga bukan hidrokarbon. Okay. Dan last sekali adalah ester. Okay, ester. Ester ni nama dia panjang. Okey, formula am dia panjang. Okey, nama tak panjang. Formula am dia panjang sikit sebab dia kombinasi asid karboksilik dan alkohol. So kita mulakan dengan asid karboksilik dulu. Saya pada besarkan sikit CnH2n tambah 1 COO. Okay, tak ada H COO. Then CN tanda, H2N tanda, tambah 1. Tak ada OH. Maksudnya kat sini, daripada alkohol dia ambil OH, daripada karboksilik dia ambil H. Okay, nanti dalam tindak balas lah. Dalam tindak balas Okay. Okay. Right. Kemudian kumpulan berfungsinya ialah COO. Macam tu. So ini kumpulan berfungsinya adalah ester, merujuk kepada ester. Okey, dan dia ada O, so dia juga bukan hidrokarbon. Okey. Right, macam mana tindak balas boleh berlaku? Kita akan tengok pada slot seterusnya lah macam mana penghasilan ester. Okey. Okey, saya harap untuk pengenalan kepada 5 jenis siri homolog ni awak boleh faham. Okey. Kalau tak ada masalah, kita teruskan kepada penamaan alkana dan alkena menggunakan siri IUPAC. Okey. Okey, menamakan alkana dan alkena, menamakan alkana dan alkena menggunakan sistem IUPAC. Okey. Ini okey. Saya teruskan
Harap anda semua boleh teruskan dengan saya. Okay, nak menamakan. Okay, ada cara dia kita nak namakan. Okay. Dalam struktur ni ada dua jenis susunan struktur. Okay, contohnya saya bagi satu contoh. Okay, contoh yang pertama. Saya nak guna 4 karbon. Okay, struktur yang melibatkan 4 karbon. So, kita mula dengan alkana. Okay, kita mulakan dengan alkana dahulu. Okay, saya nak pergi dengan alkana dulu. Alright, so kita susun. Kalau soalan kata, lukiskan struktur alkana yang terdiri daripada 4 karbon. Contohnya. Okay, so kita pertama sekali buat je yang paling simple, iaitu luruskan dulu. Okay, make sure ada tangan untuk hidrogen. Okay, awak dalam soalan, dalam periksa jangan pergi tak tulis hidrogen. Wajib tulis hidrogen. Mesti bond pada karbon lah. Okay, ini 4 karbon. Right. Okay. Okay, ni kurang sikit. Okay, 4 karbon. Okay, paling simple. Ini kita panggil sebagai rantaian lurus. Okay, ini rantaian lurus. Okay, yang kedua, 4 karbon juga, struktur ini juga kita boleh lukis dengan struktur bercabang. Okay, struktur bercabangnya kalau 4 karbon. So, kita boleh lukis. Okay, 3 dulu and then ke atas C. Okay. Make sure setiap atom karbon akan ada 4 tangan. Okay, so setiap tangan dia ni ada H lah yang tak bond pada karbon lain. Okay. Okay, so still 4 karbon, right? So itu kita panggil sebagai, ini kita panggil rantaian bercabang. Okay, ini kita panggil sebagai rantaian bercabang. Rantaian bercabang. Ataupun alkana bercabang dan juga alkana lurus lah. Tidak bercabang. Okay, so ini yang kita katakan sebagai cabangnya. Okey, kita panggil sebagai cabang dia. Okey, ini adalah rantaian karbon terpanjang. Okey, ini rantaian karbon terpanjang. Rantaian karbon terpanjang. Ini tiba-tiba dia keluar cabang. So, ini kita panggil sebagai cabang. Okey. Alright, so yang macam mana kita nak menamakan dia? First kali kita tengok kumpulan cabang dia. Okey, kumpulan cabang ni kita panggil sebagai kumpulan alkil. Kumpulan alkil. Ini kita panggil kumpulan alkil. Okey. Alright. Kalau satu karbon kita panggil, kan, satu karbon merujuk pada satu karbon met. Okey, so kalau ni metil. Kalau 2 karbon, okey, 1 karbon kan. So nama dia metil. Sebab met merujuk pada 1 karbon. IL merujuk pada kumpulan alkil. Kalau 2 karbon yang bercabang, dia jadi etil. Okey, 2 karbon, il merujuk pada alkil. Okey. Okey, cara pertama kita nak menamakan, okey, cara menamakan Cara menamakan alkana. Kita tengok alkana dulu. First kali kita tengok imbuhan. Kenal pasti imbuhan ataupun kumpulan alkil. Kamu tengok berapa karbon. Berapa karbon pada cabang tu. Okey, saya guna ayat saya lah. Okay. Yang kedua, nama induk ataupun awalan. Nama induk atau awalan. Nama induk atau awalan ni menunjukkan kita tengok berapa bilangan karbon dalam
rantaian terpanjang. Dalam rantaian karbon yang paling panjang. Okey. Okey, yang ketiga ialah akhiran dia. Akhiran. Sama ada dia alkana atau alkena lah. Okey, dia tengok pada siri homolog tu. Okey, siri homolog. Kalau single bond, alkana. Kalau double bond, alkena. Kalau ada OH, alkohol. Okey. Kalau ada COOH, ada asid karboksilik. Okey, kalau ada C double bond O itu adalah ester. Okey, so dia merujuk pada siri homolog. Okey, kalau alkana, kita belakang dia kita panggil ana. Okey, kalau alkena belakang dia ena. Kalau alkohol kita panggil ol belakang dia. Karboksilik kita panggil oik. Kalau ester OY. Okey, ester kita panggil tapi ester jaranglah kita buat untuk syllabus form 5 ini. Okey. Okey. Baiklah. Seterusnya nak menamakan alkana dan alkena. Okey, so kita boleh tulis, saya rasa kita ambil satu contoh. Okey, cikgu nak ambil satu contoh lah Jadi sebelum kamu buat latihan, cikgu nak kamu boleh tengok pada contoh. Okey. Okey, katakan dia bagi nama 2,3 dimetil pentana. Okey. Katakan soalan suruh dia bagi nama dan dia suruh kamu lukis formula struktur. Okey, ini lain pula lukis formula struktur bagi nama yang diberi. Okey, first kali tengok dulu pada nama Indo. Ana ke, ena ke, ol ke, owik ke. Okey, so ana means alkana. So ada double bond ke? Tak ada, hanya ada single bond. Okey, first. Yang kedua, tengok rantaian yang terpanjang. Ini yang kedua. Rantaian karbon terpanjang. Okey, so kalau pent maksudnya pent bermaksud 5 karbon pada rantaian karbon terpanjang. Okey, dan yang ketiga, tengok. Ini ada kumpulan berfungsi. Ada metil. Ini adalah kumpulan berfungsi. Kumpulan alkil. Kumpulan alkil. Okey, ada berapa kumpulan alkil? Okey, ada berapa kumpulan alkil? Ni, kalau ada di ini maksudnya ada 2 kumpulan alkil. 2 kumpulan alkil. Maksudnya 2 cabang. Okey, 2 cabang kat situ. Okey, ini nombor ni di mana kedudukan kumpulan alkil. Faham? Okey. Okey, seterusnya jom kita lihat macam mana kita nak membina formula struktur bagi nama 2,3 dimetil pentana. Okey, first kita tengok step. Alkana, single bond. So tak payah risau nak cari kat mana kedudukan double bond kan. So yang kedua, rantaian karbon terpanjang adalah 5 karbon. So kita lukislah. Okey, buat 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Make sure setiap karbon ada 4 tangan sebab dia adalah alkana. Tak apa, tak payah letak lagi H. H kita letak hujung sekali. Step last sekali. Okay, yang ketiga, kita cari kumpulan alkil. Okay, kumpulan alkil, kedudukannya kat mana? Dia metil Alright, so kedudukannya pada karbon yang kedua. Okay, ini karbon pertama, karbon kedua, karbon ketiga, karbon keempat, karbon kelima. Okay, kat sini, cikgu nak guna colour lain color lain sebabnya dalam periksa kamu janganlah pergi tulis nombor ni. Salah lah. Okey, sebab tak boleh ada dalam struktur pun ni. Okey. Ni saya nak tunjuk. Okey.
Okay, kalau tulis pun lepas tu padam. Okay. Alright. Okay. So, tengok kumpulan metil. Yang pertama pada karbon yang kedua. So, kamu letak metil CH3. Okay, metil adalah CH3. Okay, dan yang kedua adalah metil pada kedudukan karbon ketiga. Okay, dah yang ni ke atas, yang satu lagi buatlah kat bawah. Barulah kita tak nampak crowded susunannya. Sebabnya kalau reality pun, dia akan flip Sebabnya struktur sebenar pun struktur sebenar pun ni metil ni pula dia akan jadi bulky so dia akan flip kalau dalam struktur sebenar. Okey, so buat macam tu, padam sikit tak cantik ni. Okey, dan seterusnya adalah kita tengok dah siap 2-3 dimetil. Okay, dan last sekali letaklah H. Make sure H tu letaknya pada betul-betul ikatan. Okay, pada tangan yang tak cukup lagi tu. Pada tangan karbon yang masih kosong, kita lengkapkan dengan H. So, setelah 2-3 dimetil pentana. Okay, make sure ada dash kat sini Mesti ada dash di sini. Okay, mesti ada koma kat sini. Okay, boleh. Right. Okay, seterusnya saya rasa itu. Kamu boleh refer kepada contoh untuk alkana satu lagi. Alright, saya nak tunjuk pada contoh alkena. Okay, alkena macam mana kita nak tengok. Okay. Baik, contoh pada buku awak. Saya guna contoh pada buku kamu je lah Okay. Okay, dia bagi 4-methyl pent 2NA. Okay, dia bagi contoh struktur dulu C. Okay, 5 karbon pent 2NA Okay, pent 2NA. Okay, macam mana nama dia? Saya nak ajar macam mana nama tu boleh diberi 4-methyl pent 2NA 4-methyl pent 2NA C. Okay. Baiklah. Okay. Right. Okay. Okay, macam mana nama dia boleh dapat 4-methyl pent 2NA? Macam mana kita nak bagikan nama bila struktur dah diberi? Okay, ingat ini adalah alkena. Bila alkena, ia ada double bond. Okay. Okay. Dia ada metil dan dia ada kumpulan berfungsi. Dia ada alkena. Dia ada double bond. Mana satu kita nak prioritizekan? Okay. Sebabnya, kalau kita nak pilih karbon mana yang start dulu, belah kiri atau belah kanan, kita tengok double bond yang paling dekat. Okay, ini double bond. Kita utamakan kumpulan berfungsi dulu daripada kumpulan alkil. Okay, saya jot note kat sini Utamakan kumpulan berfungsi dahulu daripada kumpulan alkil. Okay, saya harap kamu faham Okay, so bila yang ni double bond kat sini. So kalau kamu start kat sini means double bond ini berada pada karbon ketiga. Kalau kamu start daripada kanan, double bond ini start daripada kumpulan bermula. Kita jumpa pada karbon yang kedua. So ini adalah karbon yang pertama lah. Okay, dan ini karbon ketiga dan karbon keempat. Okay, tengok dia ada metil, dia ada double bond. And then kita tengok rantaian yang terpanjang ada 5 karbon. So, bila 5 karbon, dia ada double bond. Kita tahu dia adalah pent. Okay, and then, di mana lokasi double bond? 2 pada karbon yang kedua, kita dah jumpa double bond. Pent 2. Dan last kali kumpulan berfungsinya adalah alkena. Kita letak NA. Okay, and then, pada karbon keempat, kita jumpa metil. So, 4-methyl pent 2 NA. Okay, so itu saja nama dia. Senang sangat.
Okay. Alright. Contoh yang kedua. Okay. Dia bagi 2, 3 dimetil but 1 ena. Okay. Sama je macam alkana tadi. And then kita tengok di mana lokasi. First kali kita tengok rantaian karbon terpanjang. Tengok rantaian karbon terpanjang dia adalah tengok pada bilangan karbon. Okay, last sekali. Bot. Bot maksudnya ada 4 karbon. Rantaian terpanjang. And then ena. Ena maksudnya dia ada double bond. Lokasi ke berapa? 1. Karbon yang pertama ada double bond. Dan dia ada 2 kumpulan alkyl. CH3 ada 2. Okay, lokasi ke berapa? 2, 3. Karbon 2 dan karbon 3. So, terus kita tulis. Karbon terpanjang ada 4. Lukis sahaja karbon terpanjang. Okay, and then ada double bond pada karbon pertama. So, bila kita lukis, kita boleh start mana-mana lah, kiri atau kanan. Okay, and then karbon kedua, ini karbon pertama. Karbon kedua ada methyl group. Okay, sorry, saya takut tak faham. Okay. Ada metil, kumpulan metil. Dan kumpulan yang ketiga, karbon ketiga pun ada kumpulan metil. Okay, ni tambah H lah. Siap. Okay, sebenarnya ni tak susah Oh, sorry. Kamu biasa careless. Kamu excited, kamu pergi letak juga kat sini. No, that's why lah awal-awal pada setiap karbon tu make sure setiap tangan ada 4. And then kita isi je. Okay. Okay, itu sahaja untuk tajuk siri homolog. Saya harap kamu boleh faham Kamu boleh faham untuk tajuk siri homolog. Sebenarnya simple dan saya harap kamu buat latihan hanya nombor 1 hingga 6 sahaja dalam buku modul itu. Okay. Okay, then next saya akan bagi pada keisomeran. Okay, Assalamualaikum.